شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه صلوا على محمد Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan para tuan guru, para asatizah, para murabbi. Alhamdulillah kehadiran yang mulia Syekhuna Abuya Abu Aswa Al-Kubra. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan majlis kita pada malam ini dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzan bin Abdullah bagi menyampaikan tausiah mau'izah hasanah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah, yang dimuliakan tuan-tuan guru, alim ulama, para hadirin, pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamba sebenarnya tidak tersenarai antara memberi tausiah pada malam ini, tapi oleh kerana tawaran ataupun jemputan daripada Tuan Imam, maka hamba penuhi insya-Allah menggantikan pentausiah yang tidak dapat hadir. Jadi hamba nak sebut tentang dalil kita menyambut Maulidur Rasul. Kerana ramai orang kata menyambut Maulid Rasul ni tak ada dalil. Tak ada saranan daripada Nabi SAW dan tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita supaya kita menyambut Maulidur Rasul SAW. Pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Yang memberi maksud dan peringatkan kepada mereka tentang hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kepada umatnya tentang hari-hari kebesaran dalam agama kita. Dan begitu juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita untuk memperingatkan hari-hari kebesaran dalam Islam, bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehingga ke hari-hari kebesaran Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hari kebesaran. Antaranya peristiwa Isra' Mi'raj yang biasanya kita sambut pada bulan Rajab. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya kita sambut pada bulan hijrah Nabi biasa kita sambut pada bulan Muharram. Dan kita menyambut peristiwa nuzul Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita menyambut peristiwa Badar, peperangan Badar Al-Kubra pada bulan apa?
Ni nak sambut pasal Maulidur Rasul ni tak ingat sirah Nabi, tak kena. Jadi peristiwa peperangan Badar juga berlaku pada bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita sentiasa menyebut peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata para ulama, semua peristiwa-peristiwa lain itu hanyalah furu', hanyalah serpihan daripada peristiwa yang paling besar, yang asal kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada peristiwa penurunan wahyu, tidak akan ada peperangan Badar, tidak akan ada peristiwa hijrah Nabi, tidak akan ada pembukaan kota Mekah. Jadi semuanya berasal daripada satu titik permulaan, iaitu permulaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita menyambut peristiwa ini, menyebutkan peristiwa ini. Kita menyambut peristiwa kelahiran Rasulullah. Maulid bermaksud hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 571 Masihi. Dan disebutkan oleh para ulama, pendapat yang masyhur mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan seorang ulama falak di Mesir namanya Mahmud Basha Al-Falaki, dia kata peristiwa Maulidur Rasul berlaku pada 9 Rabiul Awal. Khilaf ulama bila hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata guru kita sambut hari Maulid Nabi ni, kita sambut sepenuhnya pada bulan Rabiul Awal. Setiap hari kita sambut Maulidur Rasul. Bahkan kalau di Yaman, kalau hamba ngaji Mesir, ada sahah Yamani, ada tempat habib-habib daripada Yaman mari dan menyambut Maulidur Rasul setiap minggu. Begitu juga ulama habaib di Yaman menyambut Maulidur Rasul setiap hari Khamis malam Jumaat, tak silap hamba di Darul Mustafa. Jadi kita menyambut peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal, tapi kita menyambut peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau boleh setiap hari kita sambut. Kerana setiap hari kita cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walaupun banyak dalam bulan Rabiul Awal banyak peristiwa yang berlaku. Peristiwa hijrah Rasulullah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah disebut oleh Sayyidatina Aisyah dalam hadis Bukhari, kitab Badi'il Wahyi, awwalu ma budi'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fil manam. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah yang berlaku dalam mimpi yang benar berlaku, itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi umat Islam tidak menyambut peristiwa yang lain pada bulan Rabiul Awal, melainkan kita menyambut peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak menyambut hari kewafatan Rasulullah? Walaupun hari kewafatan Rasulullah ulama sepakat berlaku 12 Rabiul Awal. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah telah meninggalkan kita dari sudut jasad Rasulullah, tapi Rasulullah tetap berada bersama dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna Rasulullah masuk dalam jasad kita, tapi kerana kita beriman seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, kita semaya seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, kita berselawat seperti mana yang diajar oleh Rasulullah. Semua benda yang kita masuk tandah, makan nasi, semuanya sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tak ada kita dalam rumah Allah ni. Penting hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat kedua yang menjadi dalil kepada perlu kita menyambut Maulidur Rasul ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus ayat ke-58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan fadilat kelebihan daripada Allah dan dengan rahmat Allah, oleh kerana kedua-dua tu kamu kena bergembira. Falyafrahu,
kamu kena merasa gembira dengan dua perkara. Pertama, fadilat, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Yang kedua, rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kamu. Ulama tafsir bincang, apa maksud fadlun atau kelebihan? Dan apa maksud rahmat Allah ke atas kamu? Kebanyakan ulama kata, fadlullah bermaksud nikmat Islam. Dan rahmat Allah bermaksud nikmat Al-Quran. Tapi ada satu tafsir, tak silap amur dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, dinakalkan pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan fadlullah adalah al-ilmu. Kelebihan yang Tuhan beri pada kita tu ilmu. Maka bila kita Tuhan berikan kita ilmu, maka kita kena gembira. Dan yang kedua, rahmat Allah tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rahmat kepada seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah yang paling besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Menyampaikan kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tajalli sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada umat manusia. Maka oleh sebab itu, oleh kerana rahmat kasih sayang Allah itu disampaikan dengan nikmat Allah atas perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut falyafrahu dengan lamul amri. Lamul amri bila masuk dalam fi'il mudhari' itu uslubul amri. Itu satu uslub perintah. Dan perintah kalau dalam usul fiqh dia kata al-amru yaqtadil wujub. Satu perintah daripada Allah dalam Al-Quran membawa kepada hukum wajib. Maka oleh kerana kita mendapat ilmu daripada Allah, kita mendapat nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh kerana itu wajib untuk kita bergembira. Dengan cara apa kita bergembira? Bukan dengan maksiat. Kita bergembira dengan kita mengadakan majlis selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira dengan kita beri makan, yang mana ada duit, beri makan kepada orang yang miskin, beri makan kepada penuntut ilmu. Kita bergembira dengan kita makin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin cinta, makin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti mana yang kita lakukan pada malam yang bahagia ini. Jadi tuan-tuan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita walaupun kita tidak ditakdirkan Allah untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka ya Allah janganlah kamu hancurkan harapan kami supaya kami nanti dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan dihimpunkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan generasi yang terbaik, itu generasi sahabat, dihimpunkan dengan a'immah, imam-imam kita yang besar di hari kiamat nanti di padang mahsyar dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi